kami bulan purnama, disifatkan dengan kesempurnaan seperti itu, kehebatan. Kenapa? Supaya mereka itu kemantapan kecintaan mereka kepada Nabi, supaya apabila dalam keadaan seperti itu tak tergugat apa pun. Sebab kalau hanya dilihat dari sudut kepimpinan semata-mata, mungkin daripada mata manusiawi ini kadang-kadang ada daripada tindakan-tindakan itu yang tak dapat diterima oleh pandangan atau fikiran daripada manusia biasa. Ketika dalam peperangan Badar, setelah ketika itu ada perampasan perang, sudah ada orang-orang munafik ketika itu yang menyatakan Nabi khianat di dalam memberikan harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa taala membela kepada baginda Rasulullah. Kembali Nabiin ayyabul, kata Allah SWT, tak mustahil bagi Nabi itu akan khianat. Kenapa? Sebab tidak memandang Nabi dengan pandangan mahabbah. Mungkin dipandang ketika itu hanya pandangan kepimpinan ataupun sebagai ketua perang. Tapi ketika mana ada permasalahan yang mereka tak boleh rungkaikan, mereka tak rujuk kepada baginda Rasulullah SAW. Tak memandang ketika itu Nabi adalah yang paling mulia, maka mereka melihat keaiban ataupun kekurangan, seolah-olah ada kekurangan kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah perbezaan yang kita lihat cukup ketara dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar dan juga Abu Jahal. Pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah dengan pandangan yang cukup tinggi dan ta'zim, tetapi dipandang oleh Abu Jahal ketika itu dengan pandangan biasa. Ini adalah manusia biasa yang jalan di pasar, yang makan dan minum seperti kami. Ini membedakan ketika itu kedudukan seseorang itu dengan seseorang yang lain, yaitu nazar atau pandangannya kepada siapa yang dipandang. Masya Allah, sunatan daripada ustaz-ustaz tadi memandang tinggi daripada Al-Faqir dan sebagainya adalah kemuliaan mereka, kerana pandangan mereka itu, husnuzan mereka itu akan dapat apa yang mereka sangkakan baik. Walaupun yang disangka orang yang tak baik itu, atau orang yang sangka baik itu tak baik, tetapi dia akan mendapatkan kebaikan daripada sangkaannya. Hadirin, walhasil kita lihat diajarkan kepada kita. Sebab itulah ketika Bani Najjar, anak perempuan Bani Najjar, ketika sampai kepada baginda Rasulullah SAW, melewati kepada mereka, mereka menendangkan nasyid, menyatakan kebanggaan mereka. Nabi SAW menjadi jiran kepada mereka, iaitu dapat duduk bersama dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW nak cerita, menghargai cinta yang telah pun mereka nukilkan kepada baginda Rasulullah, Nabi mengatakan, adakah kamu cinta kepada aku? Kata mereka, ya Rasulullah, kami cinta kepada kamu. Kata Nabi SAW, demi Allah, hanya Allah yang tahu di dalam hatiku betapa aku juga cinta kepada kamu. Mudah-mudahan kumpulan cinta kita pada malam ini kepada Nabi, Nabi juga akan mengucapkan kepada kita, demi Allah, Allah saja yang tahu betapa Nabi akan cinta juga kepada kita, insya-Allah. Amin. Sebab ini cinta yang sangat penting, yang Nabi suruh ianya dipupuk di dalam hati. Sebab cinta inilah yang tadinya disebutkan bagaimana Suhaib Ar-Rumi sanggup untuk meninggalkan harta. Sebab itulah sanggup mengorbankan nyawa mereka. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana ayat Makkiyah ataupun dan Madiniyah itu berbeza. Makkiyah lebih menumpukan kepada akidah, kepada tauhid, kepada mengenalkan kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Madiniyah ada lebih kepada bagaimanakah cara di antara manusia, hubungan manusia dengan manusia, hukum hakam syariat, bagaimana hukum dalam hubungan manusia, dan lebih banyak di dalamnya adalah pembelaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Sebab untuk nak mendidik kepada hati-hati mukminin supaya berpegang kepada apa yang disebutkan oleh Allah, yaitu an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu adalah lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Ini dibela oleh Allah, dididik untuk nak supaya bagaimana bermuamalah dengan baginda Rasulullah, supaya memelihara cinta itu, supaya tak memanggil Nabi seperti panggilan dengan orang lain. Tak boleh memanggil dengan nama baginda Rasulullah SAW disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tak boleh mengangkat suara pula di hadapan baginda Rasulullah, sehingga disebutkan setelah turun ayat itu, sahabat-sahabat kalau berbicara dengan Nabi seolah-olah berbisik. Kadang-kadang Nabi terpaksa minta ulang pula. Takutnya mereka itu supaya takkan suara mereka lebih tinggi daripada suaranya baginda Rasulullah. Nah, didik cinta itu, memelihara cinta.
Sebab ianya adalah suatu yang sangat, walaupun kita kata cinta itu dahsyat, tapi dianya ada pasang surut. Kalau tak dipelihara sungguh-sungguh, dia mungkin akan hilang. Ketika mana Fathu Makkah, setelah itu ada peperangan seperti peperangan Hunain. Ketika umat Islam mendapatkan harta rampasan perang, ini sebagai satu pengajaran kepada kita. Baginda Rasulullah lebih menumpukan pembahagian harta ghanimah itu kepada pembesar-pembesar Quraisy yang baru memeluk Islam, sehingga banyak daripada unta-unta, kambing, harta yang diberikan, sehingga golongan Ansar tak dapat apa. Maka timbul ketika itu dalam hati, ini manusia, walaupun sahabat ada manusianya, seolah-olah kurang berpuas hati dari tindakan baginda Rasulullah SAW. Di dalam hati mereka berkata-kata dengan perkataan yang tak ada orang yang tak tahu kecuali ketika itu baginda Rasulullah SAW diadukan oleh Sayyidina Sa'ad ketika itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW minta kumpul kepada golongan Ansar. Kumpul golongan Ansar di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, bukankah dulu ketika kamu dalam keadaan kesesatan, aku datang untuk membawa hidayah? Ketika kamu dalam keadaan kesusahan, aku yang datang untuk membawa kesenangan. Ketika kamu dulu berpecah belah, akulah yang mempersaudarakan di antara kamu. Katakanlah apa yang ada di dalam hatimu, kata baginda Rasulullah. Nabi tahu apa yang berada di dalam hati. Mereka mengatakan, tak ada yang tak diketahui kecuali Allah dan Rasulnya. Maka kata baginda Rasulullah, aku tahu kamu akan mengatakan, dahulu engkau wahai Muhammad SAW dalam keadaan dibuang oleh kaummu, kamilah yang telah membela dan juga menyambutmu. Ketika kamu susah, kamilah yang telah memberikan apa yang keperluanmu. Ketika kamu datang dalam keadaan yang seorang, kamilah yang telah membantu kepada kamu. Ini perkataan-perkataan yang sudah bermain di dalam hati mereka disebabkan harta dunia. Cinta itu boleh berada dengan sebab apa yang disebutkan tadi, dengan zahir yang dinampak, yang dipegang, yang dirasa. Keutuhan kita duduk di sini bergantung kepada zahir dan batin kita. Wa imma, kalau kita hanya zahir, pasti perut kita sudah berkeroncong sekarang. Pukul 11.30 tak keroncong lagi. Keroncong? Saya keroncong dah. Tapi kerana yang kuat itu adalah batinnya, mahabbah kepada Allah dan Rasul, kita duduk dan tetap di sini. Subhanallah. Sehingga ketika bermain di dalam hati mereka diungkapkan oleh baginda Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarul ansar, tidak redakah kamu mereka orang-orang Quraisy membawa unta dan kambing dan harta, dan kamu pula membawa Rasulullah. Adakah yang lebih berharga daripada Rasulullah? Tak relakah kamu membiarkan mereka mengambil unta dan kambing dan semuanya, dan kamu pulang membawa pulang Rasulullah SAW? Kalau demi Allah, kalau aku tidak pun berhijrah, pasti aku akan menjadi golongan Ansar. Dan kalau sekiranya ada kaum yang melalui satu lorong dan Ansar melalui lorong yang satu, aku akan mengikuti lorong yang dilalui oleh golongan Ansar. Ya Allah, berikanlah keampunan dan rahmat kepada kaum Ansar, kepada keluarganya, kepada zuriatnya. Doakan oleh baginda Rasulullah. Menangis ketika itu setiap orang golongan Ansar mendengar doa dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi, sehingga membasahi kepada janggut-janggut mereka. Tidak redakah kamu menyerahkan apa yang ada di dunia ini demi untuk membawa balik baginda Rasulullah SAW? Sudah sampai tak kita tahap kecintaan seperti itu, yang apabila kata itu disebutkan menangis air mata ini kerana adanya mahabbah yang kuat, cuma sedikit tergugat daripada apa yang dilihat daripada pandangan dunia, diobat oleh baginda Rasulullah dengan mahabbah, iaitu cinta. Ini adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk diajarkan cinta. Sebab itu kata ulama, sesungguhnya cinta itu adalah satu ilmu, dan dia adalah satu amal yang cukup besar. Kadang-kadang orang kata kita kena amal, kita kena ittiba, kita kena ikut sunnah, itu tanda cinta. Betul. Tetapi cinta itu sendiri adalah satu amalan. Dan nak beramal dengan cinta itu bukan satu perkara yang mudah.
Kalaulah sekiranya amalan itu sudah cukup tanpa cinta, pastilah satu ketika seorang yang tawaf dengan baginda Rasulullah, bukan Rasulullah, ada satu lagi riwayatnya. Ketika tawaf kepada baginda dengan baginda Rasulullah, ketika itu dalam bajunya ada pisau yang akan ditusuk kepada baginda Rasulullah. Niatnya nak membunuh kepada Nabi. Berkata dalam hatinya, saat ini aku akan membunuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi SAW berpaling kepadanya dan mengatakan, apa yang kau katakan dalam hati? Sehingga dia mengatakan, demi Allah, tak ada orang yang akan tahu apa yang ada, sebab aku tak pernah pun menyampaikan apa pun yang tak pernah diucapkan dengan bibirku. Pasti engkau adalah Rasulullah yang sebenarnya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan sebenar. Cukupkah ketika itu ditinggalkan oleh Nabi? Tidak. Nabi letakkan tangannya di dada. Sehingga dikatakan oleh sahabat ini, ketika taklah diangkatnya tangan baginda Rasulullah yang mulia itu, kecuali aku akan merasakan kedinginan, dan tak diangkatnya kecuali aku merasakan tak ada yang paling aku cintai di atas muka bumi ini berbanding daripada baginda Rasulullah SAW. Mahabbah itu diisi oleh baginda Rasulullah. Kalaulah ucapan syahadah itu memadai, pasti dibiarkan oleh baginda Rasulullah. Tetapi tak ditinggalkan oleh baginda Rasulullah demikian itu, tetapi dimasukkan mahabbah. Kerana mahabbah itulah yang sebenarnya menguatkan kepada yang disebutkan tadi daripada keimanan. Sebab itu disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa min walidihi wa waladihi wa nasi. Diukur iman itu adalah berdasarkan mahabbah kepada baginda Rasulullah. Lebih tak daripada cinta kita kepada ibu bapa kita, anak kita, daripada seluruh umat manusia. Lebih tak daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para sahabat, mereka ini semua perkara, ni tanda mahabbah para sahabat ni, mereka semua perkara mengadu kepada Nabi. Hati sakit pun tak mengadu kepada doktor, mengadu kepada baginda Rasulullah. Mata tercabut ketika itu pun keluar. Jumpa siapa? Doktor ke tak? Jumpa kepada Nabi, ya Rasulullah, mata kita keluar ya Rasulullah. Rasulullah ambil dan letakkan balik ke dalam. Dia kata, aku dah tak tahu yang mana yang sakit, mana tak sakit. Yang diletakkan oleh baginda Rasulullah lebih terang daripada mata yang asal yang ada. Bahkan yang mengadu kepada Nabi bukan mengadu kepada tadi sakit, bukan mengadu kepada seolah-olah adanya satu perkara yang susah. Yang mengadu kepada Nabi, hatta mereka berbuat dosa pun mengadu kepada baginda Rasulullah. Kita kalau boleh nak lindung daripada baginda Rasulullah atau nak lindung daripada orang lain, mengadu kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mana bersama dengan Rabi'ah bin Ka'ab, ketika itu ada sedikit salah faham, maka keluarlah perkataan yang tak disukai oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Maka berubah ketika itu baca ke Rabi'ah bin Ka'ab. Tahulah Sayyidina Abu Bakar ketika dia telah menyakiti dengan perkataan, minta kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, kau balas balik, keji kepada aku balik, sebut tak baik balik kepada aku. Rabi'ah ini diterbiah oleh baginda Rasulullah, tak dibalas di perkataan yang tak baik itu dengan perkataan yang tak baik. Maka dia mengatakan, aku tak nak, diam sudah. Tapi Sayyidina Abu Bakar nak angkat suaranya. Sebab apa? Tak nak, merasa sungguh bersalah, tak tenang jiwanya dengan kesalahan yang ada. Ini orang yang beriman, sikit kerasaannya sudah ketika itu merasa dirinya ada melakukan dosa yang besar, yang tak tenang jiwanya atau hati dan imannya kerana dosa tersebut. Sehingga ada di kalangan para sahabat yang dengan menghampiri. Rabi'ah ini adabnya dengan Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Tahu ketika itu, kalau dia menyakiti Abu Bakar, dia menyakiti Sayyidina Rasulullah. Menyakiti Rasulullah, menyakiti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku akan mendapatkan redha daripada Allah? Maka dia mengatakan, tak ada apa, aku tak apa. Mari kita jumpa dengan kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan adukan kepada Rasulullah. Adukan? Apa ini yang salah Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar dia kata, aku akan adukan kepada Rasulullah. Pergi ketika itu dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kepada baginda Rasulullah. Rasulullah kata kepada Rabi'ah, katakan kepada sahabatmu ini, kata, semoga Allah mengampuni kepada kamu. Disebut ketika semoga Allah mengampuni kepada kamu, menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hati yang berdosa ataupun merasa bersalah ini, obatnya baginda Rasulullah. Seolah-olah yang menghapus ketika itu bebanan dosa yang ada ketika itu tak boleh untuk dirawat kecuali akan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sebab Nabi itu muzakki, Nabi itu menyucikan, Nabi itu memberikan ketika itu apa yang diletak di dalam hati. Dan sebab itulah kalau kita katakan bahawa
adanya kita hari ini buat untuk ittisal, ada hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Omar ketika mana menyebutkan kullu man dha'ifa ittisaluhu bi sayyidin nas akhadahu syirarun nas. Barang siapa, setiap orang yang lemah hubungannya dengan sebaik-baik manusia ataupun bulu manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau lemah hubungannya, yang akan ambil adalah seburuk-buruk manusia. Kalau dia lemah hubungan dengan sebaik-baik manusia, yang akan ambil dan bawa dia jauh adalah seburuk-buruk manusia. Nak pilih nak dekat dengan siapa hubungannya? Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini adalah menyambung hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut sebagaimana kepimpinan Nabi, bagaimanalah tidak makmur Madinah yang dipimpin oleh Nabi dengan penuh kesederhanaan akhlak baginda Rasulullah. Nabi ini hidupnya sederhana, bukan Nabi malas. Nabi boleh untuk mendapatkan apa saja yang ingin dan tinggal minta kepada Allah. Tapi ketika mana dalam keadaan lapar, disendar batu di perutnya baginda Rasulullah. Para sahabat ketika mengadu kepada Nabi keadaan lapar, dia angkat baju mereka itu, dilihat satu batu yang letak di perut mereka menyendal, takut rasa lapar. Nabi SAW membuka bajunya ketika itu, ada 2 biji batu yang disendal oleh baginda Rasulullah. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika masuk ke rumah baginda Rasulullah, ketika itu Nabi SAW sedang balik dan bangun, ketika itu melihat kesan daripada pembaringan baginda Rasulullah di atas pelepah kurma, sehingga menangis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga di zaman Sayyidina Umar membaring di atas itu mengatakan, aku tak akan mendahului kepada Abu Bakar Rasulullah SAW. Agak-agak pemimpin seperti ini nak tak? Memang kita ingin seperti itu, yang mendahulukan kepada orang lain daripada dirinya mereka sendiri, daripada keluarga mereka sendiri, hatta kepada anaknya Sayyidatah Fatimah radhiyallahu anha. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sederhana kehidupan baginda Rasulullah. Al-Hasan Basri ketika mana Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Uthman nak robohkan rumah baginda Rasulullah, dia masuk ke rumah baginda Rasulullah, dia hulurkan tangannya mengatakan, tangan aku menyentuh kepada bumbung baginda Rasulullah, rumah baginda Rasulullah. Kalau aku boleh untuk membiarkan rumah ini masih kekal, aku akan biarkan kekal, supaya umat kenal bagaimana kehidupan Nabi mereka. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehidupan sangat sederhana. Yang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilihat dalam keadaan yang cukup luar biasa. Kita ini mahabbah atau zauk, perasaan. Sebab itu dikatakan untuk kita ini mendapatkan dalam batin kita ini merasa khusyuk, merasa cinta, merasa perasaan, kita kena ada rasa itu. Ketika kita selawat, kita berzikir, kita rasa sungguh kehadiran Allah. Itu khusyuk. Ketika selawat kepada Nabi, kita rasa sungguh kehadiran baginda Rasulullah dan mahabbah. Kita tadi Sayyidina Yusuf ketika mana lalu ketika itu qata'na aydiyahunna, terpotong, bukan terpotong tu sekali, terpotong. Qata'nya apa? Ni, hilir ni, potong-potong. Hilang kesakitan. Di mana hilang kesakitan itu? Khusyuk. Khusyuk melihat dengan nafsu mereka itu kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Khusyuk, mana khusyuk itu diberikan bakat oleh Allah kepada kita semua. Tinggal lagi kita letakkan khusyuk itu pada bukan tempatnya. Di mana? Tengok TV. Khusyuk, dia menangis, kita menangis. Oh. Betul? Dia menangis, kita menangis, kita gembira, dia senyum, kita ketawa, kita ikut semua sebab khusyuk. Tolong buat air sikit. Tak boleh. Nak tengok pun tak boleh dah. Apa lagi bubuk berangai ni, makan suara pendek pula. Tengok apa EPL. Macam dia main pula, pakai pula desi pula, biji je orang tu kan. Kalau pun dia paling gembira, sebab orang tak kenal pun dia orang tengok. Tapi ini hakikat yang dikatakan khusyuk, tapi kita tak letakkan pada tempatnya. Sebab apa? Tak ada dalam diri kita itu perasaan yang ketika mana kita menyebut nama Allah, wujilat qulubuhum, ketika itu berasa getar hati kita. Tak ada. Ketika mana dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini orang-orang yang beriman. Itulah para sahabat ketika kalau dengar kata tentang baginda Rasulullah, tak ada lagi ketika itu excuse bagi mereka, kecuali mereka akan berlumba-lumba untuk baginda Rasulullah SAW.
Sehingga yang dipandang ketika itu akhlak Nabi SAW bukan hanya daripada golongan orang-orang muslimin, bahkan orang-orang yang belum Islam ketika itu melihat akhlak baginda Rasulullah. Seorang Yahudi ketika mana menuntut hutang kepada baginda Rasulullah, ditarik ketika itu bagi baginda Rasulullah SAW. Sedangkan ketika itu hutang Nabi belum sampai waktunya. Sayyidina Umar ketika itu sudah tak sabar, ya Rasulullah, berikan aku izin untuk aku pancung kepadanya. Kata baginda Rasulullah, ya Umar, aku tidak seperti ini yang sepatutnya engkau katakan. Tetapi katakanlah, murhu bihusni talab wa murni bihusni qada. Perintahkan kepada dia untuk sebaik-baik minta, dan perintahkan kepada aku untuk sebaik-baik untuk menunaikan hak. Allah, begitu. Maka diminta kepada Sayyidina Umar untuk bayar, ataupun sahabat bayarkan dahulu. Sehingga kata Yahudi ini, sesungguhnya aku ini adalah rahim, ataupun aku adalah alim di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Aku sudah membaca akan sifat Nabi yang terakhir. Sesungguhnya sifat hilim atau penyantun yang ada kepadamu itu adalah satu sifat yang tertinggal, yang aku masih menanti adanya. Dan ini bukti engkau adalah sangat penyantun kepada orang yang melakukan dengan kejahilan ataupun kerosakan, kau balas dengan santunan. Maka ketika itu aku mengucap di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Bagaimana? Dengan akhlak. Senyum wajah baginda Rasulullah. Seorang Arabi kencing di dalam masjid. Sahabat dah bangun nak pukul, ada yang dah marah, merah muka mereka. Nabi SAW kata, biarkan. Nanti setelah habis, siramkan dengan air. Dipanggil oleh baginda Rasulullah. Ini kata para ulama kerana fatanah ataupun sangat bijaksana baginda Rasulullah. Sebab kalaulah cuba orang tengah minta maaf kencing, dia nak pukul, dia buat apa lagi? Lari tadi air kencing semua satu masjid kan. Punya seksa nak bersihkan. Bijak baginda Rasulullah, satu tempat dia kencing tak. Datang kepada baginda Rasulullah, lihat ketika itu di samping baginda Rasulullah, para sahabat muka dah menyinga, nak banyak marah. Nabi masih manis muka baginda Rasulullah. Nabi mengatakan, sesungguhnya tempat yang kamu masuk ini bukan tempat seperti itu yang kamu patut lakukan. Tempat ini untuk salat, tempat ini untuk zikir, tempat ini untuk ibadah. Cantik bahasa baginda Rasulullah, sehingga dia mengatakan, Allahumma ighfirli wa Muhammad wala yusyrik ghair dzalik. Ya Allah, ampunkan aku dan Muhammad, yang lain tak payah. Ini memberi kesan. Sebagai contoh yang paling mudah, kita hari ini kalau nak ikut, bagaimanakah yang kita kata dakwah kepada orang-orang yang disebutkan tadi di Madinah, sangat terkesannya mereka itu dengan dakwah baginda Rasulullah dengan akhlak. Dan disebutkan tadi bagaimanakah dengan Yahudi pun Nabi SAW berakhlak. Begitu juga ketika jenazah Yahudi lalu ketika itu, Nabi SAW bangun. Sahabat kata, itu jenazah Yahudi ya Rasulullah. Nabi mengatakan, aku tahu, tapi aku menghormati kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Tetapi bagaimana pandangan orang yang membawa jenazah itu, keluarganya, kawannya, melihat kepada Muhammad SAW berdiri. Pasti mengatakan, mulianya akhlaknya. Siapa dia itu? Nak kenal. Sedikit-sedikit sudah tersentuh hati mereka itu untuk nak mengenal kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya apabila mengenal, mereka akan cinta kepada Nabi. Hari ini agak-agak kalau lalu bangun agak, bangun tak? Haram tak bangun? Apa kita ucapkan? Siapa pula mampus hari ini? Dan riwayat yang lain, Nabi SAW menangis, mengatakan, aku gagal untuk menyelamatkan nyawa daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah. Mahabbah baginda Rasulullah. Akhirnya ini yang disebutkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hendaklah kita memandang baginda Rasulullah dengan mahabbah dan cinta itu. Sebab kalau ada yang cuba menggugat kita dengan kisah-kisah atau cerita-cerita yang kadang-kadang kita rasa, macam itu kah, begini kah, tak akan tergugat sama sekali dengan mahabbah cinta kita kepada Nabi SAW. Sehingga utuh kita memegang kepada Nabi SAW. Sebab Nabi tak pernah lepaskan kepada kita sebagai umatnya. Nabi tak akan membiarkan kepada kita. Nabi walaupun telah meninggalkan kita, tetap mengambil berat kepada kita. Sehingga di dalam alam barzakh tu mengambil tahu tentang berita. Kalau baik akan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau tidak, ketika itu Nabi akan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nanti ketika mana akan dibangkitkan oleh Allah, kita yang akan didahulukan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana nanti di mahsyar, kita akan diberi ambil berat oleh baginda Rasulullah. Di sirat, di mizan, bahkan di depan syurga dinanti oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan di neraka pun Nabi SAW akan memegang pinggang-pinggang kita untuk mengangkat kita keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Umar mengatakan, kenapa Nabi mengatakan, aku memegang pinggang-pinggang kalian?
kerana nak menunjukkan kesungguhan Nabi nak menyelamatkan ketika itu, tak memegang hanya tangan, tak memegang rambut, tak memegang kaki, tapi memegang pinggang. Ini kesungguhan untuk nak mengeluarkan. Kalau pegang tangan mungkin terlepas atau tercabut, rambut mungkin tertanggal dan sebagainya. Nabi mengatakan, aku memegang fakhidakum, aku memegang kepada pinggang-pinggang kalian untuk mengeluarkan kamu dari neraka sedang kamu ketika terjunan seperti ular-ular yang terjunan masuk ke dalam api. Allah cintanya kepada baginda, cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengenal kepada baginda Rasulullah dan juga mengenal kepada bagaimana mahabbahnya sahabat baginda Rasulullah. Sebab itu dikatakan sahabat ini paling afdal, sahabat ini paling hebat, sahabat ini adalah kulluhum udul. Kenapa hebatnya para sahabat? Di antaranya kata para ulama adalah kerana mereka berhadapan dengan satu musibah yang tak pernah dilalui oleh semua orang. Apa musibahnya? Iaitu kewafatan baginda Rasulullah SAW di hadapan mereka. Tak ada yang paling mereka cinta kecuali baginda Rasulullah. Tiba-tiba yang dicinta itu wafat, sehingga hilang rasional ketika itu dengan sebab mahabbah. Hilang rasional Umar Khattab ketika itu mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan Muhammad mati, aku akan gantung kepadanya. Hilang kecintaan ini. Ada yang, ya Allah, kalau betul mati, ya Allah, butakan mata aku, tak ada keindahan selepas Nabi SAW dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mahabbah cinta yang luar biasa. Sebab itulah ketika Sayyidah Fatimah seolah-olah merintih, walau bukan tidak menerima akan kewafatan Nabi, tapi ketika itu adalah satu beban yang cukup besar, musibah yang besar menimpa kepada mereka. Sanggupkah kamu ketika itu meletakkan tanah di atas baginda Rasulullah, sehingga para sahabat mendengarkan rintihan dari Sayyidah Fatimah, menangis ketika tak tahan. Tak ada orang yang sanggup untuk meletakkan tanah di atas jasadnya baginda Rasulullah SAW. Tapi ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Para sahabat cintanya dan berhadapan dengan keadaan yang cukup luar biasa. Tapi kita juga yang telah didahulukan oleh baginda Rasulullah. Tuba, summa tuba, hatta tuba amrah, kata bahagian ajan riwayatnya. Iman lam ra'ani wa amana bi, orang-orang yang tak melihat kepada aku tetapi beriman kepada aku, kata baginda Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mahabbah yang kita miliki ini akan bertambah dan akhirnya jitu kepada baginda Rasulullah SAW. Yang akan memuliakan itu adalah Allah yang Maha Pecinta, memberikan cinta kepada baginda Rasulullah kepada umatnya, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan cinta itu kepada kita untuk mencintai kepada Allah dan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cinta ini kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di dalam surga. Amin Allahumma amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keampunan daripada dosa-dosa kita, diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita yang sentiasa kasih kepada kita, yang telah meninggalkan kita, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, jadikan kuburan mereka itu surga daripada surga-Mu, ya Allah. Janganlah jadi daripada lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, mereka mungkin pernah melakukan kekurangan ataupun kesilapan atau kesalahan, kadang-kadang berbuat sesuatu yang syubhat, ya Allah, itu semua adalah demi kami, ya Allah. Kami kasih sayang mereka kepada kami, ya Allah. Kami kasih kepada mereka, ya Allah. Ampunkan mereka, ya Allah. Anak-anak dan zuriat kami, ya Allah, jadikanlah zuriat yang salihah, yang akan berbakti kepadamu, yang berbakti kepada Rasulullah SAW, yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala hajat-hajat kami kabulkan, ya Allah. Segala urusan kami mudahkan, ya Allah. Segala kesusahan kami lapangkan, ya Allah. Segala kesulitan, ya Allah, lapangkan, ya Allah. Berikanlah kepada kami ridha-Mu, ya Allah. Ridha-Mu, ya Allah. Ridha-Mu, ya Allah, yang kami harapkan. Rahmat-Mu, ya Allah.